Okey, kita kita mula ya Datuk ya. Ya Ustaz, boleh kita boleh mulakan. Okey, baik. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Jumaat ini kita dapat lagi bertemu di atas talian. Kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu yang mana lebih kurang 1.5 jam ini kita akan membicarakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis Nabi tersebut telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam salah satu kitab yang dinamakan sebagai kitab Riyadu As-Salihin. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan semakin hari semakin berminat untuk belajar hadis Nabi SAW, dan seboleh-bolehnya tuan-tuan mempunyai satu koleksi kitab Riyadu As-Salihin untuk dijadikan sebagai rujukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, pada pagi ini kita akan melanjutkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin. Sesiapa yang mempunyai nota, sila rujuk nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Lebih kurang ada 7 muka surat. Tajuk pada pagi ini adalah tajuk lanjutan ataupun sambungan kepada tajuk yang telah pun kita bincangkan hampir lebih kurang 4 minggu. Kita menyebut tentang bab sabar. Cerita tentang sabar. Kalau siapa ada kitab Riyadhus Salihin akan menemui chapter tentang sabar ini adalah pada chapter yang ketiga, pada bab yang ketiga. Kalau bab pertama cerita tentang ikhlas, bab kedua cerita tentang taubat, dan bab yang ketiga cerita tentang sabar. Tetapi bab yang kita nak belajar pada pagi ini
adalah bab yang ke-77. Daripada bab 3 terus pergi kepada bab 77. Kenapa kita memilih bab yang ke-77? Kerana bab tersebut mempunyai kaitan dengan tajuk sabar. Kalau sebelum ni kita belajar tentang sabar, salah satu cara menunjukkan seorang itu sabar adalah menahan kemarahannya. Jadi kita sedia maklum tanda orang tu sabar adalah dengan dia tidak marah. Jadi kalau ada orang marah, adakah dia tidak sabar? Yang ini yang kita akan bincang pada pagi ini. Kerana tidak semua perkara kita hanya boleh mendiamkan diri. Tetapi ada beberapa perkara yang kita disunahkan untuk kita marah. Maknanya bukan semua tempat, bukan semua perkara kita kena diam saja. Tahan sabar tu, tak. Tetapi ada beberapa ruang, beberapa perkara kita dituntut oleh agama untuk marah. Maknanya marah ni pun ada yang dipuji di dalam agama. Sebab itulah kita mengambil inisiatif pada pagi ni kita belajar bab marah kerana Allah. Jadi bab marah kerana Allah, bab marah yang dituntut di dalam agama, di dalam kitab Riyadhus Salihin diletakkan pada bab ke-77. Jadi kalau nak tunggu sampai bab 77, kalau kita belajar ikut susunan dalam kitab, nanti dah lama lagi nak sampai. Kerana kita baru sampai habis bab 3. Kalau kita belajar ikut susunan, kitab, kalau bab yang keempat, kita belajar tentang as-sidqu, iaitu bercakap benar. Kan? Tapi nak tunggu sampai bab 77 nanti dia lambat. Jadi kita susun semula, kita cepatkan bab 77 ni, kita terus ceritakan selepas bab yang ketiga. Jadi sesiapa yang mempunyai kitab Riyadhus Salihin, salah satunya seperti yang kita nampak di depan skrin Zoom ini, yang gambar terjemahan kitab As-Salih yang berwarna ungu ni, sesiapa yang memiliki kitab ini ataupun lain-lain kitab, sila buka fasal ke-77 dalam kitab yang kulitnya berwarna ungu ni, pada halaman 308. Halaman 308 bagi kitab Riyadhus Salihin seperti di dalam gambar yang dipaparkan. Kat situ. Tapi kalau siapa ada kitab lain, iaitu Salihin terjemahan, kita boleh cari bab nombor 77. Bab cerita tentang marah jika hukum Allah Ta'ala dilanggar. Macam tu. Jadi saya minta kita buka bab tersebut. Okey, dah buka, dah jumpa di mana muka suratnya. Kalau tak ada, tak apa. Tetap boleh tengok di depan nota yang telah disediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan kita nak belajar pada pagi ini. Jadi untuk memudahkan kita belajar, maka kita dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat, kita sediakan nota untuk kita belajar. Sebab kalau nak tunggu, kalau kita nak mencatat, ustaz tu cakap apa, hadis tu bunyi apa, kadang-kadang kita bimbang, yang dicakap lain, yang ditulisnya lain. Kadang-kadang tak sempat nak tulis pun. Kadang-kadang dah terlepas. Jadi, insya-Allah kita setiap pertemuan kita, setiap pembelajaran kita di Zoom ini, kita dengan kemampuan yang ada, dengan rahmat dari Allah, kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan dari sudut menyediakan nota. Tetapi jangan hanya berharap kepada nota.
kena ada usaha untuk mencatat beberapa maklumat tambahan yang kita akan ulas sekejap lagi. InsyaAllah ada beberapa info, ada beberapa maklumat tambahan yang tiada di dalam nota. Baik, kita teruskan dengan hadis yang pertama. Okey. Jumlah hadis. Ini cara kita belajar kitab. Kita kena tahu macam mana metodologi kitab. Tu semua tu kita kena belajar. Dia nak belajar ni, dia kena ada struktur. Dia kena sistematik. Dia tak boleh ambil macam cacah merba saja. Jangan. Kita kena belajar tersusun mengikut macam mana Quran turun, macam mana sekejap turun dekat sebelum hijrah, selepas hijrah, begitulah. Jadi moga-moga pendekatan yang kita ambil setiap pertemuan kita ini dapat memudahkan untuk kita belajar. Yang paling penting, ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Kita mohon rahmat dan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan pengisian kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan merujuk di dalam nota yang diberikan ataupun di dalam kitab yang tuan-tuan miliki, jumlah hadis. Okey. Jumlah hadis ni maksudnya keseluruhan hadis yang ada pada nota ataupun di dalam buku, di dalam bab marah kerana Allah ni, ada 4 hadis sahaja. Ada 4 hadis saja yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam bab marah yang dibenarkan. Marah kerana Allah. Ada 4 hadis. Lepas tu kalau tengok nota, tuan-tuan akan jumpa sebelum hadis tu akan diletakkan hadis nombor. Kalau tuan-tuan tengok contoh, tengok pada muka surat nombor 2, tuan-tuan tengok ya, contoh hadis nombor 1. Hadis nombor 1 tu hadis pertama dalam bab ke-77 ni. Okey, hadis pertama. Lepas tu tuan-tuan akan jumpa hadis nombor 2. Lepas tu tuan-tuan akan jumpa hadis nombor 3. Lepas tu tuan-tuan akan terus dengan hadis yang keempat. Maknanya keseluruhan hadis yang ada dalam bab marah kerana Allah, marah kerana mempertahankan agama Allah ini, hanyalah ada 4 hadis di dalam kitab Riyadhus As-Salihin. Jadi kita akan belajar 4 hadis yang kita akan kupas pada pagi ini. Okey, siapa yang ada kitab, kita akan jumpa 4 hadis ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita kena faham dulu 4 hadis. Okey. Kemudian, kalau tuan-tuan tengok di nota tersebut, tuan-tuan tengok di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan, ataupun tuan-tuan tengok pada nota tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan akan jumpa selepas nombor hadis tu, ada nombor lain. Jadi jangan keliru. Jangan keliru. Kalau kita tengok kan, contoh, hadis nombor 1/649. Okey. Nombor 649 tu nombor apa? 649 itu adalah nombor keseluruhan hadis yang dikumpulkan pada bab yang pertama sampailah bab nombor 77. Itu maksud dia. Okey, sebab tu kalau belajar, tuan-tuan kena tahu latar belakang kitab dia macam mana. Jadi kalau tak ada diterangkan, mintalah siapa-siapa tuan guru tu ke, minta cikgu-cikgu ke, siapa pembimbing, dia terangkan supaya kita tahu sekarang ni minggu ni belajar bab apa, nombor hadis ada berapa, hadis ke berapa, keseluruhan hadis yang dah datang tiap-tiap minggu ni, berapa jumlah hadis dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok di depan ni, kalau tuan-tuan jumpa hadis nombor 1/649 tu, maksudnya hadis yang kita baca ni adalah hadis yang ke-649 hadis. Kesemua hadis bermula daripada bab pertama sampai bab yang ke-77. Dekat situ. Kalau tuan-tuan boleh belajar semua hadis, tuan-tuan akan belajar lebih kurang ada
1,700 hadis. Macam tu. Banyak. Okay. Ini penerangan ringkas supaya tuan-tuan tidak terkeliru antara hadis nombor dengan per hadis tu. Baik. Kita mulakan dengan hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan memiliki kitab, okey, sebenarnya Al-Imam Nawawi, beliau bukanlah bawa hadis saja. Okey, Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau sebenarnya ada mendatangkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab ini sebenarnya. Cuma dalam nota saya tidak letakkan ayat-ayat Quran tersebut, jadi tuan kena tulis. Sedikit buat catatan dekat nota tu, ayat Quran surah apa, ayat nombor berapa yang ada kaitan dengan bab pasal marah ni. Bab pasal marah pasal apa? Jika kehormatan agama itu dinodai, dicemari, ataupun dalam erti kata lain, kalau ajaran agama ni orang boleh salah faham, boleh tercemar, kan, maka kita boleh marah demi untuk membela agama Allah. Boleh. Jadi itulah tajuk dia. Jadi tajuk ni, Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau telah datangkan 2 ayat. Okey, catat. Ayat nombor berapa? Okey, ayat pertama, Al-Imam Nawawi, dia mendatangkan kepada kita surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat nombor 30. Catat di situ. Surah Al-Hajj ayat nombor 30. Kemudian surah yang kedua adalah surah Muhammad ayat nombor 7. Surah Muhammad ayat nombor 7. Okey, dah catat ayat dia? Okey, kalau kita rujuk ayat yang surah Al-Hajj ayat 30, ayat ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Okey, Allah berfirman, tak ada nota tapi kena catat. Dalam kitab ada. Wa may yu'azzim wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Jadi ada satu ayat nombor 30 dalam surah Al-Hajj yang Allah bagi tahu kepada kita. Dan sesiapa yang mengagungkan, menghormati hukuman Allah, maka yang demikian itu dia akan mendapat kebaikan untuknya di sisi Tuhan. Maknanya ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, siapa yang menjaga ajaran-ajaran agama, syiar-syiar agama, hukum-hukum yang ada di dalam agama, jika dia jaga, dia akan dapat kebaikan di sisi Allah. Macam mana nak jaga? Jawapan dia, kita sangat sensitif. Kalau orang kata yang bukan tentang Islam, itu maksudnya antara kita mengagungkan agama Islam. Begitu juga kalau kita dapati ada ajaran Islam ini dilakukan, kan, secara terang-terangan, orang macam apa yang dibuat tu boleh mencemarkan Islam, boleh merosakkan imej Islam, maka kita mengagungkan dengan cara macam mana? Kita cegah orang yang mencemarkan agama Allah tu. Antaranya apa? Kita boleh marah dia. Nanti kita akan belajar tajuk ni. Jadi cara kita marah nanti, kita akan belajar beberapa 4 hadis ni, macam mana Rasulullah SAW menunjukkan perasaan marahnya. Kenapa dia marah? Kan, kerana Nabi sangat sensitif. Jika agama Islam yang cantik ini, agama Islam yang bagus ini, ada orang buat, penganut Islam tu sendiri buat, menyebabkan nanti akan orang pandang negatif kepada agama Islam. Orang akan nampak Islam ni teruk. Maka kita boleh marah orang tu. Seperti mana Nabi SAW memarahi. Kita akan belajar 4 hadis ni. Kemudian hadis yang kedua, ayat Quran yang kedua, surah Muhammad ayat nombor 7, yang ayat itu berbunyi, In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini ayat ni Allah memberitahu kepada kita, kalau kamu membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kamu.
Ni jadi kita nak belajar bab marah ni supaya marah kita, kalau orang tanya kenapa nak marah, kita kata iyalah marah sebab kamu dah cemarkan agama Allah, kamu telah merosakkan imej Islam, kamu telah membuat satu perbuatan nanti orang akan tomah kepada Islam, sebab itulah saya marah. Maka ia kena belajar maknanya apa? Tidak semua perkara kita kena mendiamkan diri, tidak. Tapi ada beberapa perkara kita dibenarkan untuk marah. Jadi sesiapa yang pernah dimarahi oleh seseorang, maka kena tengok marah dalam bab apa. Sebab itu kita kena belajar supaya kita tidak hanya faham orang sabar ni dia kena tahan marah saja. Marah, maknanya marah ni bagus dalam semua situasi. Tak, ada marah yang digalakkan di dalam agama. Baik, kita pergi kepada hadis yang pertama. Okey. Hadis yang pertama, kita tengok hadis yang pertama, muka surat yang kedua. Siapa yang ada buku, dia boleh rujuk pada muka surat nombor 308, hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama ni datangnya daripada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud namanya siapa? Uqbah bin Amr al-Badri. Al-Badri. Okey, Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu. Okey. Dia kata apa? Dia kata ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada seorang lelaki. Rajulun tu seorang lelaki. Ada seorang lelaki, dia telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki ni dia buat apa jumpa Rasulullah? Maka dia dapat peluang jumpa Rasulullah, dia bertanyalah. Dia mengadulah. Dia jumpa Rasulullah, dia memperkatakan sesuatu. Dia kata apa? Dia kata inni la ta'akhkharu an salati subhi. Saya minta betul-betul sikit saya punya terjemahan tu. Okey. Dia kata sesungguhnya aku tidak mengikuti jemaah salat subuh. Kalau kita baca dekat hadis bukan dia tidak mengikuti. Maksud dalam hadis ni dia melewatkan nak masuk solat tu. Dia lewatkan untuk dia ikut solat subuh. Dia cerita pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni kalau sembahyang subuh, ada satu sembahyang subuh ni, aku akan lewatkan masuk dalam saf. Aku lewatkan untuk solat berjamaah. Dia kata, aku tidak mengikuti jemaah. Maksudnya, aku melewatkan, mengakhirkan untuk mengikuti jemaah tu. Sepatutnya kita kan, apabila dah iqamah kan macam teruskan ikut bersama imam. Mula-mula, imam takbiratul ihram pertama, kita terus ikut permulaan. Tapi lelaki ni dia lewatkan. Bukan dia tak mengikuti. Kita kena betulkan sikit, dia melewatkan salat subuh. Kenapa dia lewatkan ikut berjamaah salat subuh? Dia kata min ajli fulanin. Dia kata sebab apa? Sebab si fulan ni lah. Dia kata si fulan tu apa? Dia kata mimma yutilu bina. Kerana dia kalau dia solat, dia jadi imam, dia akan baca panjang solat dia. Itu hadis dia. Jelas tak? Maksudnya lelaki ni, cuma ulama hadis tak nak cari siapa lelaki ni, khilaf pendapat ulama tentang lelaki ni siapa. Jadi lelaki ni, dia datang jumpa Nabi, dia mengadu tentang solat berjamaah mengikut imam. Jadi dia kata, aku ni kalau sembahyang subuh, dia kata, aku lewatkan
masuk awal bersama berjamaah untuk solat subuh kerana si fulan tu, dia kata. Si fulan tu maksudnya imam yang dia ikut solat berjamaah subuh tu. Kenapa? Dia ni suka membaca ayat-ayatnya panjang. Baca ayatnya panjang. Kan? Maka apabila Nabi tahu cerita tu, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka kata Abu Mas'ud, dia kata, "Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashaddu mimma ghadiba yawma idzin." Dia kata apa? Dia kata lepas Nabi tahu cerita tu, kan, selepas lelaki tu mengadu begitu, maka kata Uqbah, kata Abu Mas'ud ni, itu Uqbah, dia kata apa? Aku tengok Nabi waktu tu, dia kata, aku tak pernah melihat Nabi ini marah di dalam memberikan nasihat melebihi marahnya pada ketika itu. Tetap faham tak maksudnya apa? Maksudnya para sahabat macam Abu Mas'ud ni, Uqbah ni, dia nampak Nabi ni dalam keadaan dia marah. Nabi ni sebenarnya, Nabi dia nak bagi teguran dekat imam tu. Tapi dalam keadaan Nabi dengar cerita tu, berubah muka Nabi. Nampak macam Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Kenapa Nabi marah? Maka apa Nabi buat? Faqala. Nabi pun dengar isu tadi, orang ramai ada dekat situ, maka Nabi memberikan peringatan. Dengan wajahnya nampak mukanya marah tu, Nabi kata, "Ya ayyuhan nas." Nabi kata apa? Wahai sekalian manusia. Yang ni Nabi boleh dengar cerita tadi tu, kan? Nabi pun dalam keadaan Nabi yang marah tadi tu, Nabi berubah mukanya, nampak Nabi marah, Nabi bercakap. Nabi kata apa? Nabi kata, "Wahai sekalian manusia," kata Nabi. Nabi kata, "Inna minkum munaffirin." Nabi kata, sesungguhnya ada di antara kamu orang yang membuat orang lain menjauhkan diri. Maksud dia, kita kena belajar dekat sini. Macam mana Nabi tegur imam tadi. Tapi Nabi tak tegur imam tu seorang. Tengok Nabi bijak. Nabi tak kata, mana imam tu, mai sini. Tak. Tapi Nabi sebut umum. Nabi tak sebut siapa-siapa pun. Nabi tak sebut imam solat mana, kan? Imam, jawatan imam. Kita kalau nak tegur imam depan orang ramai, so apa perasaan imam tu, kan? Dahlah dia imam. Tapi Nabi kena tegur sebab imam tu dah buat salah. Dia pergi baca panjang sangat, menyebabkan jemaah-jemaah ni resah, menyebabkan jemaah-jemaah ni dalam kesulitan, menyebabkan jemaah ni nak berpisah. Sedangkan solat berjamaah tu fungsinya untuk menyatukan. Tapi disebabkan baca panjang menyebabkan jemaah ni berpisah. Boleh sepatutnya jemaah jadi ramai, menjadikan jemaah tu menjadi sedikit. Maka Nabi tegurlah, tapi Nabi tegur secara umum. Tengok bijaknya Nabi. Nabi kata, wahai sekalian manusia, Nabi kata, ada di antara kamu ni yang telah menyebabkan orang-orang melarikan diri, munafirin, menjauhkan diri. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, fa'ayyukum amman nasa. Nabi kata, sesiapa di antara kamu yang dia menjadi imam kepada manusia, kata Nabi, falyujis fa inna min waraihil kabir. Nabi kata, hendaklah dia memindikkan bacaan salatnya. Nabi kata, kalau ada di antara kamu ni yang menjadi imam, tapi Nabi tak sebut imam mana, kan? Nabi sebut umum saja. Kan? Jadi untuk jaga, tengok Nabi, untuk jaga aib imam, untuk dia tak kecilkan hati imam, Nabi sebut secara umum. Tapi salah imam tu buat. Maka imam tu salah, kan? Tapi bijak Nabi menegur, Nabi buat secara umum. So siapa yang menjadi imam, maka hendaklah dia ringkaskan salat dia, pendekkan solat dia. Sebab apa? Nabi bukan suruh pendek suka-suka. Sedangkan kita sedia maklum, Nabi kan baca panjang. Kenapa Nabi suruh pendekkan? Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min waraihil kabir, sebab di belakang imam itu adanya orang yang sudah tua. Wasaghir, kadang-kadang di belakang imam tu ada anak kecil.
wadzal hajah. Dan hadis ni kata, dan di belakang imam itu ada makmum yang ada hajat. Ada hajat tu maksud dia apa? Dia lepas solat ni ada banyak benda dia nak buat. Betul tak? Tapi kalau imam dia baca panjang, alamak kan, mungkin dia nak kejap macam-macam hajat. Kan? Tapi sebab imam dia baca panjang, telah meresahkan, telah menyulitkan makmum. Kalau kita baca hadis lain, hadis ni adalah hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim. Tapi kalau kita baca hadis lain riwayat Muslim, Nabi ada tambah lagi. Nabi kata di belakang kamu ada al-marid, orang yang sakit. Nabi kata, ada orang yang sakit. Kalau kita baca hadis lain kan, saya tak bawa lah hadis tu, Imam Nawawi pun tak bawa hadis tu. Tapi kalau kita baca dalam hadis-hadis berkaitan dengan topik nak jadi imam ni macam mana, nak ringankan, kan Nabi pernah sebut di hujung last kali Nabi kata ini hadis lain. Kita kena catat. Ada hadis riwayat Muslim, Nabi pernah sebut, Nabi kata fa iza salla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Maksudnya Nabi SAW kata macam ni. Kalau dia sembahyang seorang-seorang, ikut dialah nak sembahyangnya macam mana, kata Nabi. Dalam riwayat lain Nabi kata falyutil solatahu masya'a. Nabi kata kalau dia sembahyang seorang, ikutlah nak solatnya panjang macam mana, kata Nabi. Tapi kalau dia jadi imam, kita baca hadis tadi apa? Ringankan solat itu. Ringankan solat tu apa? Sebab dia kena tahu di belakang dia yang ikut yang jadi makmum tu siapa. Ada orang yang tua, ada kanak-kanak, ada orang yang ada keperluan, ada orang yang dia sakit dan sebagainya. Okey, jelas hadis ni? Okey, kat mana tang marah dia? Nabi marah, sahabat kata, nampak nak marah tu. Nabi kata, sahabat kata, ra'aitun nabiyyu ghadiba. Ghadiba ni marah. Maksudnya, Nabi tak sabar ke? Ni kita kena bezakan. Sebab apa? Sebab lelaki yang jadi imam tadi, dia telah memporak-perandakan jamaah. Dia telah menyusahkan jamaah. Nanti kalau tidak ditegur, jika tidak dimarahi, maka akan menyebabkan orang akan berpecah belah. Orang akan menuduh. Orang akan jadi sembahyang ni, jadi jemaah ni tak seronok dan sebagainya. Jadi itulah hadis dia. Baik, kita pergi kepada pengajaran hadis dulu. Lepas tu saya nak baca hadis lain yang macam mana Nabi solat. Okey, kita baca dulu pengajaran hadis. Jadi apabila kita belajar satu hadis, kita kena ambil teladan dia. Baik, pengajaran hadis yang pertama ini, kita boleh belajar nombor satu, dianjurkan untuk marah kerana Allah jika ada sesuatu dari ajaran syariat ini dilanggar. Ataupun ada sesuatu yang menyebabkan kesulitan kepada orang-orang Islam yang lain. Sebab agama ni dia mudah. Bukanlah bermakna sampai tak jaga rukun solat semua tu, tak. Tetapi kalau kita faham hadis ni, Islam ni satu agama rahmat. Islam ni satu agama yang mudah. Kan? Jadi hikmah solat berjamaah adalah untuk membentuk kesatuan. Patutnya jamaah. Kan? Lepas tu pula Islam melarang untuk menyakiti orang sakit. Patutnya kita kena menjaga orang yang sakit. Kita kena menjaga orang yang lemah. Kan? Jadi sebab itu boleh marah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor dua, kita boleh belajar daripada hadis ini, dibolehkan melaporkan kepada pemimpin orang Islam kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan orang menjadi buah mulut jemaah-jemaah, yang boleh menyebabkan berlakunya fitnah dan sebagainya. Maka kalau kita mengadu kepada pemimpin, kepada orang atasan, dia bukanlah dikatakan mengumpat yang diharamkan. Maksudnya para ulama hadis kata macam ni. Kalau kita jadi jemaah kan, contoh kat masjid kita ni, imam ni kan selalu baca panjang sangat.
Kan kadang-kadang. Kadang-kadang imam ni dia syok sendiri pun ada juga. Dia tak pandai, dia tak tengok jemaah dia. Jadi kita ni tak sedap hati dah. Kita tengok jemaah dia mula tak ada ni. Kalau di imam saja lari orang. Kan orang sembahyang sendiri ke apa ke kan. Jadi telah menyebabkan tak boleh jadi macam ni. Maka kita semua bolehlah. Kalau dekat masjid tu mungkin kita ada nazir ke kan. Kita ada pengurusi masjid ke. Kita boleh laporkan kepada pengurusi masjid. Laporkan. Cakap, ceritalah. Pengurusi, saya ada benda saya nak laporkan ni. Saya tengok kan sejak imam ni datang, imam yang baru ni dia baca panjang, saya dapati jemaah-jemaah semua bercakap kat belakang. Kan bercakap lah, kutuk imam ni lah, apa macam-macam kan, contoh kan. Maka kalau disebabkan panjangnya imam tu baca dan sebagainya menyukarkan orang lain, sedangkan dekat masjid tu jemaah dia ramai yang dah pencin-pencin dah. Yang macam dah yang dah tua-tua, jemaahnya ramai yang tua-tua, tapi menyebabkan jemaah-jemaah ni jadi apa, menyebabkan jemaah ni jadi dah bercakap-cakap dan sebagainya, maka kita boleh laporkan kepada pihak atasan. Boleh, supaya pihak atasan dia boleh menegur imam tersebut. Ini pengajaran yang kedua. Jadi kalau kita laporkan perkara tersebut, kita mengumpat kat imam tu. Tak, ia dikecualikan daripada mengumpat yang diharamkan. Yang ketiga, para ulama mengatakan bahawa dibolehkan tidak mengikuti solat jemaah jika menimbulkan kemudaratan yang tak sanggup dipikul atau sesuatu gangguan yang tak sanggup dia hadapi. Contohnya macam kes tadilah. Kan, kalau dia kata, dia ni kalau semayang panjang ni kan, menyebabkan mungkin kita jatuh sakit, betul tak? Mungkin menyebabkan kaki kita ni akan bertambah mudarat, maka dibenarkan untuk tidak mengikuti solat jemaah, tetapi kerana ada reason yang kuatlah, macam kes tadi tu, maka ia dibenarkan. Bahkan tetap boleh tambah sikit pada pengajaran tu, bahkan kita dibenarkan untuk lewat masuk solat berjamaah tu. Kalau kita tahu imam ni kalau dia baca mesti panjang, tak berubah juga dia baca panjang kan, maka kita boleh lewatkan untuk masuk pada dia dah baca setengah ayat ke, baru masuk pun dibolehkan jika ada peristiwa seperti ini. Okey. Kemudian yang keempat, kita di dalam Islam dilarang buat orang lain jauh dari agama. Jangan. Sama ada dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, ataupun isyarat. Jangan. Maksud dia, kalau perkara tu boleh elakkan supaya orang ini, supaya orang tidak fitnah Islam. Supaya orang tak nampak Islam ni yang buruk-buruk. Maka kita dilarang membuat orang lain jauh daripada agama Islam. Nombor 4. Tapi yang kes viral baru-baru ni, kes siapa yang nak tukar agama tu, ada niat untuk tukar agama tu, macam kes siapa? Kes seorang lelaki yang dia itu lelaki tapi dia mengaku dia perempuan. Ini Jabatan Agama dalam kes macam tu, ini Ustaz terputus ke?
Putus, tak dengar suara tadi Ustaz. Okey, nampak dah? Dengar suara Okey dah saya? Ustaz. Okey, Okey dah. saya maaf ya, line ni saya saya ambil line baru, tak apa, saya moga-moga Allah memudahkan ya. Okey, kita pergi kepada yang kelima. Okey, yang kelima, pengajaran hadis yang kita belajar tadi. Ustaz, yang keempat tak dengar tadi, putus line. Putus line yang keempat. Okeylah, baiklah. Ulang Ni balik Ustaz. pun Terima unstable. kasih. Sekejap ya. Sekejap. Saya kena refresh balik dia punya line. Alright, alhamdulillah. Okey, yang keempat, kita dapat belajar apa? Berdasarkan marah kepada imam tadi tu, dia baca ayat, dia jadi imam, dia baca panjang, dia berdiri lama. Jadi perbuatan dia tadi telah menyebabkan orang ni makin tak nak solat berjamaah. Makin lari, maknanya akan jadi. Dan pengajaran nombor 4 daripada kisah yang si imam tadi itu, maka kita teladan bagi kita sendiri buat orang lain ni orang membuatkan orang lain jauh dari agama. Sama ada bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk isyarat. Apa bentuk sekalimu, apa kena buat ni lah, dia kena buat inilah, dia kena puasa sunat ni lah, contoh kan. Maka kita kena ada ilmu, kita jangan buat sesuatu, suruh sesuatu, tunjukkan sesuatu yang menyebabkan orang ni jauh daripada agama seperti kes imam tadi tu. Okey. Yang kelima, daripada kisah Nabi tegur secara terbuka tadi tu, maka kita pun dianjurkan untuk memberi teguran kepada orang yang buat kesalahan secara umum. Selagi mana teguran yang kita sampaikan itu tidak menimbulkan kemudaratan. Jadi kalau macam kita ada grup WhatsApp kan, kita nak tegur dalam grup WhatsApp tu, kalau kita ambil hadis ni, bolehlah tegur secara mudaratan, pergaduhan sebagainya, maka lebih elok dia PM je orang tadi tu. Faham tak? Contohlah, kalau macam kes tadi tu, dalam grup kita tu, imam tu dia seorang, dia imam. Macam kita Korea, taman kita tegur imam tu baca, ya Allah, panjangnya kan. Contoh. Tapi nak tegur macam Nabi ni, terbuka kan. Kita pun hantar dalam mesej, sesiapa yang menjadi imam, hendaklah pindahkan bacaan dia gini. Cuma orang tahu, imam dalam grup WhatsApp punya pergaduhan dengan imam ke, kita PM saja imam tu. Kita hantar private message je dengan dia. Assalamualaikum Pak Imam, maafkan saya. Tegur secara PM. Jangan buat secara umum di dalam grup. Itu contohnya. Okey. Yang keenam. Tengok ya macam mana seorang leader, seorang imam, ketua. Ni kita tengok imam solat. Okey, kita tengok macam mana fiqh jadi imam. Yang keenam, seorang imam, dia siapa jemaah kat belakang. Dia kena tengoklah. Sebab tu kalau siapa anak dia imam,
saudara mara dia adik imam, ataupun kita ni memang pegadaian masjid, muslimat ke apa, kena pesan pada imam-imam. Ustaz cakap dekat imam, jemaah kita ni ramai datang ni, ramai yang dah veteran, ramai dah bersara-bersara. Jadi kena ingatkan imam. Jadi imam ni pun sebenarnya dia kena ada fiqh. Imam ni dia kena pandai, dia kena faqih. Maka dia kena tengok. Okay, belakang aku ni siapa yang ramai ni kan? Yang bawa tongkat ke, yang siapa dia kena tengok. Okay? Oleh sebab itulah imam dia kena pandai dan bijak ketika dia menjadi imam lah. Dia ringankan solat dia. Okay, tapi jangan sampai dia punya nak cepat nak raikan imam sampai rukun solat jadi rosak, kewajipan solat rosak, suruh solat menjadi rosak, yang tu tak boleh lah. Okay, maksudnya dia kena ikut konteks. Dia kena tengok environment, dia kena tengok sekeliling dia macam mana. Tapi hari pertama ni kita dapat belajar tentang Nabi marah sebab menyebabkan berpecah belahnya jamaah. Syariatnya adalah untuk memberikan kesatuan kepada hati. Jadi Nabi SAW marah kepada situasi memanjangkan solat, membebankan makmum. Okey, kita habis hadis yang keberapa? Hadis yang pertama. Okey. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Hadis kedua ni tolong betulkan dekat tajuk tu. Itu bukan tirai, tulis, terbalikkan. Tirai bergambar. Hadis nombor 2 dalam marah kerana Allah. Ni kita baca hadis kedua dulu. Cerita hadis kedua ni datangnya daripada Aisyah. Saya terlupa nak terang hadis lain, minta maaf. Okey, sebelum kita hadis macam ni, saya bacakan saja satu hadis untuk kita ambil tengok sunnah Nabi SAW. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Okay, kena catat kisah hadis riwayat Muslim. Ini daripada Anas. Anas dia kata Nabi SAW mengikuti jemaah untuk menjadi makmum. Tapi Nabi dengar suara budak menangis bersama imam. Maka Nabi buat. Hadis ini Putus-putus lah Ustaz. sedang terputus-putus. Okey, tak apa. Saya ke ulang balik. Okey. Hadis ni kata Anas bin Malik, kata Anas, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendengar ketika solat Nabi jadi imam dan budak yang sedang menangis. Tentulah budak kecil itu ada dengan mak dia. Lalu Nabi buat apa? Fayaqra'u bi suratil khafifah. Maka Nabi baca surah tu, dari riwayat kata au bi suratil qasirah, ataupun Nabi baca surah yang pendek. Maksudnya hadis ni menunjukkan bukti bahawa Nabi ini kalau dia jadi imam, dalam situasi dia dengar budak yang sedang menangis, maka dia maknanya Nabi cepatkan dengan Nabi pendekkan membaca surah. Sebab Nabi melihat ibu tadi tu, sudah kalau kita jadi imam tentulah kesian dekat ibu tadi kan. Ibu tadi pun jadi resah, bisnes sembahyang tak khusyuk sebab anak dia menangis. Betul. Menunjukkan bahawa tak salah untuk bawa anak-anak kecil untuk pergi solat.
maka ia dibenarkan. Tetapi bijaknya Nabi ni, Nabi memendekkan solat dia. Kenapa? Meraihkan ibu yang bawa anak tadi, dan Nabi rahmatnya kepada umat dia, Nabi pendekkan solat. Tak ada siapa pun boleh pertikaikan Nabi baca panjang, betul tak? Tetapi Nabi seorang yang bijak, orang yang dihantar oleh Allah sebagai membawa rahmat, maka Nabi mendirikan solat. Jadi itu hadis tambahan. Baik, kita pergi radhiyallahu anha, terjemahan hadisnya. Tengok muka surat nombor 4, terjemahan hadisnya. Okey, kita tengok hadis muka surat nombor 4. Kita terus pergi pada terjemahan hadis dalam buku muka surat nombor 308. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ni cerita Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, salah seorang ibu kepada orang-orang yang beriman, Aisyah. Aisyah ni sebenarnya dia nak menyambut Nabi balik rumah. Aisyah dia nak hias rumah dia. Okey, hadis yang kita baca, hadis yang kita nak baca ni adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ustaz, line teruk sangat Ustaz. Ustaz pakai line memula tadi pun okey kot. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, jangan cakap seorang-seorang Ustaz. Okey. Ustaz dah masuk balik nanti. Ustaz, Ustaz dia masuk balik. Ustaz belum masuk balik. Sekejap semua jemaah. Harap bersabar. Okey, Ustaz dah masuk. Dengar suara saya? Dapat? dengar Ustaz, baru je dengar. Okey, saya tukar kepada hotspot. Okey, kalau Itulah ada better Ustaz. tapi hotspot pun macam saya punya line ni. Kejap ya. Okey, tak apa. Kita cuba dulu. Kalau tak boleh juga, kita kena berhentilah. Sian dekat tentera perempuan. Nanti saya usahakanlah yang akan datang macam mana ya. Mungkin saya kena berada di lain tempat lah kot. Tempat dekat sini mungkin. Okey, tak apa. Okey, dengar suara ya. Boleh kita teruskan? Boleh ya? InsyaAllah. Okey, kita sambung. Baik, insyaAllah. Aisyah radhiyallahu anha dia cakap, kita baca hadis yang kedua ni, dia kata dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadaku. Maksudnya Nabi
dia balik rumah lah. Nabi pernah balik, pernah datang tu maksudnya Nabi balik, pernah datang maksudnya Nabi pernah sampai. Tu diulas oleh para ulama hadis, Nabi balik daripada perang Tabuk. Kita lihat kat situ. Nabi SAW, dia pernah balik rumah daripada Nabi memusafir jauh. Satu hari Nabi balik ke rumah. Ini Aisyah cerita pada kita. Dia kata, waqad satartu syahwatan li biqramin fihi tamathil. Dia kata, masa Nabi sampai dekat rumah tu, baru balik daripada musafir. Masa tu kata Nabi, kata Aisyah, aku telah menuntut tikap rumahku. Dalam riwayat dia ada terjemah, dia kata Aisyah ni dia letak tirai dekat dalam rumah dia lah. Aisyah ni dia sebenarnya dia nak hias rumah, tapi dia letak satu tirai dekat rumah dia. Tapi dekat tirai tu ada gambar. Ada gambar. Makhluk yang bernyawa. Gambar. Nanti kita baca hadis lain. Nanti saya akan baca hadis-hadis yang lain. Gambar yang bernyawa ni macam mana? Macam gambar manusia yang duduk dekat tirai. Kalau kita baca nanti hadis lain, Aisyah pernah letak gambar kuda. Nanti kita akan baca. Jadi, masa Nabi sampai tu, Nabi tengok dekat tirai tu, Nabi nampak ada gambar lah. Kalau orang dulu kan gambar dia lukis kan. Dia lukis pada tirai tu ada gambar. Apabila Nabi nampak gambar tu dekat tirai tu, Nabi buat apa? Falamma ra'ahu. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melihatnya, hatakahu wa talawwana waj'uhu. Maka Nabi terus potong-potong tirai tu, Nabi ambil tirai tu, Nabi tarik tirai tu, Nabi potong-potongkan tirai tu. Dalam masa yang sama, muka Nabi dia berubah. Berubah tu menunjukkan apa? Aisyah. Nabi bukan marah Aisyah. Tetapi Nabi marah tu, marah perbuatan tu. Maka Nabi kata, ya Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah. Asyaddun nasi azaban indallahi yawmal qiyamah. Dia kata, wahai Aisyah, seberat-berat azab Allah pada hari kiamat kelak, kata dia, ialah alladzina yudahuna bi khalqillah, adalah terhadap orang yang membuat sesuatu yang mirip, yang serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, hadis ni sebenarnya Aisyah, kalau kita baca dalam, saya terangkan, mesti ada yang ramai tanya soalan selepas ni tentang gambar. InsyaAllah saya sedang siap gambar saja. Okey, kalau kita baca hadis ni, okey, dia ada sambungan hadis dia. Kalau yang ni saya buat sampai sini saja, tapi ada hadis riwayat Muslim, ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi dalam hadis riwayat Muslim sahaja, Aisyah cakap lagi tau. Aisyah kata apa? Tuan kena catat. Aisyah kata apa? Faqata'nahu. Maka Nabi memotong-motong. Nabi potong, Nabi gunting, Nabi potong tirai tu. Faja'alnahu wisadatan aw wisadataini. Nabi potong dia, lalu Nabi jadikan dia sebagai pelapik. Nabi tak buang tirai tu, tapi Nabi potong supaya gambar tu terpotong, terhapusnya gambar tadi tu, maka Nabi jadikan sebagai satu tempat duduk, satu atau dua. Maksudnya Nabi potong tirai tu supaya gambar itu nampak dia seperti sudah tidak sempurna. Dekat di situ. Kenapa Nabi Kenapa wajah Nabi itu berubah? Okey. Sekejap ya. Saya pakai line mana ni?
Sekejap Bismillah. Okey, dengar suara saya insya-Allah Okey. Tuan-tuan, berdasarkan hadis ni, ini satu hadis daripada banyak hadis pasal gambar. Okey, kita ambil hadis ni dulu. Kita ulas hadis ni dulu. Maksudnya hadis ni Nabi marah kenapa? Nabi marah kerana dalam rumah dia itu ada tirai langsir yang dia ada gambar makhluk bernyawa. Maka Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Kenapa Nabi marah? Salah ke ada gambar tirai, gambar bernyawa yang ada pada tirai? Salahlah. Kalau tak salah, Nabi tak marah, maka Nabi tak potong, Nabi tak tarik, Nabi tak buang dia. Maknanya salahlah. Kalau salah, maknanya berdosalah kalau ada. Okey, ini Aisyah terangkan kepada kita. Lepas tu Nabi kata, orang yang melukis-lukis gambar tu kata Nabi, sebab apa lukis gambar? Sebab Allah ciptakan manusia. Manusia ada rupa, ada bentuk. Jadi kalau orang lukis gambar, dia sama seperti Allah yang menciptakan manusia tu. Dia buat mirip seperti manusia yang lengkap tadi, gambar yang lengkap tadi, maka Allah Ta'ala akan bagi siksaan kepada orang macam ni. Okey, kita ambil satu hadis pertama dulu. Ini hadis yang ada dalam kitab Sabar Marah Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasal gambar tadi. Okey, nanti kalau ada persoalan tu kita kena bagi nota yang lain pasal gambar saja. Ini satu hadis daripada banyak hadis yang lain. Okey, insya-Allah nanti kita akan berikan. Okey, kita pergi terus kepada pengejaran hadis dulu. Pengejaran hadis. Okey, berdasarkan hadis ni, para ulama mengatakan bahawa macam biasalah hadis ni disyariatkan marah kalau ada sebentuk pelanggaran terhadap urusan agama. Satu. Yang kedua, kewajipan mengingkari mana-mana kesalahan meskipun kesalahan itu tidak disengajakan. Boleh juga marah. Untuk mengingatkan orang bahawa benda tu tak boleh. Macam Aisyah dia tak tahu. Tapi Nabi marah bukan Nabi marah Aisyah tu secara, Nabi bukan marah Aisyah, tapi perbuatan itu yang Nabi nak tegur. Sebab dia berat. Sebab apa Nabi marah? Walaupun Aisyah dia tidak tahu dalam kes macam tu. Kerana kalau tuan-tuan belajar, asal usul orang mencipta patung dari apa? Asal usul patung adalah daripada gambar. Sebab tu gambar sangat berkaitan dengan patung. Kalau kita belajar sejarah kisah Nabi Nuh, syirik pertama yang berlaku adanya patung-patung yang berlaku pada zaman Nuh. Macam mana ada patung boleh jadi patung, orang buat patung, mestilah kena ada gambar. Kalau tak ada visual, tak ada gambar, tak jadi patung. Macam mana gambar tu dibuat? Gambar tu gambar siapa? Gambar alim ulama yang ada pada zaman Nuh, pada zaman umat di dulu tu. Faham tak? Asalnya ada gambar orang-orang alim. Mereka teringat dekat orang-orang alim ni, orang yang soleh-soleh ni, dibuat gambar. Mula-mula gambar tu tak diagungkan. Lama-lama gambar tu diagungkan. Daripada gambar-gambar tu diagungkan pula, dengan bisikan syaitan, orang buat patung. Sampailah ke hari ni. Jadi apabila Nabi tengok benda tu, maka Nabi SAW menjadi marah. Maka Nabi marah tu salah tak? Maka Nabi marah tu tak salah untuk menegur Aisyah. Kerana benda ni besar ni di dalam agama tentang gambar. Okey. Yang ketiga seorang Muslim, kalau macam Nabi ketua keluarga, itulah contoh ketua keluarga. Dia kena perintahkan kebaikan, dia kena tegur benda yang salah. Dalam masa sama, dia kena pastikan rumah dia ni tak ada sesuatu pun yang masuk yang diharamkan oleh Allah di dalamnya. Jelas tak? Dekat hadis yang pengajaran ketiga ni. Sebab tu walaupun bukan ketua keluarga, isteri, dia kena bantu suami dia tengok. Pastikan dia kena alert. Dalam rumah ni jangan bawa sesuatu yang Allah haramkan. Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Kenapa gambar itu Nabi tak bagi? Dalam hadis ni, Al-Imam An-Nawawi dia bawa satu hadis je. Tapi kalau kita baca dalam riwayat-riwayat hadis yang lain, antara sebab dan musabab kerana dia berunsurkan
boleh membawa kepada pengagungan gambar macam orang dulu-dulu buat, kerana dia akan boleh bawa kepada kesyirikan. Lepas tu pula gambar ni, yang ada gambar bernyawa ni di dalam rumah itu, tambah lagi yang digantung dan sebagainya itu, dia boleh menghalang malaikat-malaikat rahmat. Ada malaikat-malaikat datang untuk berdoa kepada Allah, mendoakan dia keampunan. Semua malaikat-malaikat tu tak masuk rumah tu. Malaikat rahmat tak. Malaikat bawa rahmat tu dia tak masuk. Tapi kalau kita nak tahu hadis ni, insya-Allah saya sedang siapkan, saya tengah kumpulkan hadis-hadis yang pasal gambar, lepas tu kita bawakan fatwa-fatwa pasal gambar. Tapi saya boleh beritahu awal-awal pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau mana-mana rumah yang ada gambar gantung di dinding, gambar kombo ke, gambar kahwin ke, gambar apa ke, sebaik-baiknya jangan digantung. Kalau boleh, simpan dia di dalam album. Itu jalan yang kita keluar daripada khilaf. Saya bacakan satu fatwa. Okey, tuan-tuan kalau boleh, tuan-tuan buka dalam fatwa dalam soal jawab yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Wilayah. Tajuk dia apa tahu? Tajuk dia hukum menggantung gambar makhluk bernyawa. Okey, itu tajuk orang tanya soalan. Hukum menggantung gambar makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa tu binatang, makhluk bernyawa tu macam gambar. Kalau dulu tambah lagi yang dilukis. Yang dilukis tu lagi berat. Kalau gambar fotografi tu pun boleh dikaitkan sebab zaman dulu tak ada fotografi. Maka hukum menggantung gambar makhluk bernyawa, apa jawab Jabatan Mufti Wilayah Negeri, Jabatan Mufti Wilayah. Tuan-tuan boleh tengok dalam, tuan search nanti dekat fatwa, tuan tulis tajuknya hukum menggantung gambar makhluk bernyawa. Maka jawapan daripada mufti menyebutkan bahawa mereka mengatakan, kami berpendapat agar tidak dilakukan perbuatan menggantung gambar makhluk bernyawa di dinding rumah sekalipun separuh badannya dihilangkan, kerana keluar daripada khilaf para ulama. Jelas tak? Itu dia punya pendapat dia. Sebab tu kita baca hadis ni satu je. Sebenarnya ada hadis lain. Ada banyak hadis pasal gambar ni. Kesemua hadis tu dia berbentuk larangan. Jibril tak masuk rumah. Nabi pun pernah berlaku. Nabi tengok ke Aisyah ni. Banyak pendapat. Banyak hadis dia. Tapi nanti saya akan kumpulkan hadis tu. Saya tengah kumpul-kumpul dan saya tengah nak salin dalam nota. Nanti saya kongsikan pada tuan-tuan dan perempuan dan nanti kita ulas dia. Tapi kita boleh tahu awal sebaik-baiknya jangan gantung lah. Sebab kerana kita tak sembah gambar tu. Tapi kenapa kita gantung? Kerana sudah ada nilai apa? Orang tak letak gambar kat bawah. Cuba gambar kita letak kat bawah, kat tempat kaki. Kita marah kan pijak gambar. Kenapa kita gantung? Kerana ada konsep pengagungan. Tapi bukanlah kita mengagung gambar untuk buat syirik. Tidak kan? Tapi sebaik-baiknya simpan. Itu nanti kita akan kumpul hadis dia. Okey, kita pergi pada hadis nombor 3. Okey, kita pergi hadis nombor 3. Hadis nombor 3 adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, kita baca hadis yang ketiga. Hadis ketiga ni adalah hadis yang mana kita terus baca terjemahan muka surat nombor terjemahan hadisnya muka surat nombor 5. Okey, buka muka surat nombor 5, kita baca hadis dia. Okey, hadis dia kata Aisyah ada satu peristiwa. Okey, dia kata anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ati makhzumiyyati allati saraqat. Okey, ada satu hari ni orang-orang Quraisy mereka telah tergempar dengan satu cerita. Maksudnya orang Quraisy ni satu hari tu mereka menjadi sangat gelisah. Kenapa? Maksudnya satu hari tu ada satu kes, ada seorang perempuan dia daripada kabilah Makhzumiyah yang telah mencuri. Jadi orang Quraisy ni mereka duk bincang kes perempuan yang curi ni. Kenapa? Sebab kita sedia maklum. Zaman Nabi kalau mencuri kena buat apa? Potong tangan.
Mencuri kena potong tangan. Jadi apabila didapati perempuan dia mencuri, maka orang-orang Quraisy kat sekeliling ni habis. Mereka duk bincang. Macam mana dengan perempuan ni? Nak buat macam mana dengan perempuan ni? Sebenarnya mereka nak cari jalan untuk selamatkan perempuan ni. Maka apa mereka buat? Faqalu. Lalu mereka berkata. Mereka duk bincang-bincang, discuss. Macam mana nak tolong perempuan ni? Maka mereka kata, "Waman yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka mereka kata, siapa yang berani, siapa yang boleh usulkan kes perempuan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya sebenarnya mereka nak cari siapa yang boleh deal dengan Nabi supaya lepaskan perempuan ni. Kita baca riwayat yang lain. Nak selamatkan perempuan ni. Sebab perempuan ni perempuan yang terkenal, perempuan yang boleh potong tangan kan. Jadi mereka mencari jalan macam mana nak selamatkan perempuan ni. Jadi mereka pun cadang. Mereka bincang-bincang siapa yang boleh buat kes ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan wa may yashtari'u alaihi illa Usama ibn Zaid. Mereka kata, siapa lagi yang boleh bawa kes ni kepada Nabi? Melainkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni mereka kata dia adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu manusia yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya stop dulu hadis ni dekat sini, bukan kita nak baca. Saya nak terangkan Usamah ni siapa supaya tuan-tuan ada dapat lebih penghayatan dia. Maknanya cerita ni cerita seorang perempuan yang telah mencuri. Okey, apabila mencuri masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang kena dipotong tangannya. Jadi mereka mencari jalan macam mana nak lepaskan perempuan ni daripada dipotong tangannya. Maka mereka mencadangkan, biarlah Usamah bin Zaid, Usamah anak lelaki Zaid bin Harisah yang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka pilih Usamah bin Zaid? Kerana Usamah ni adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Siapa Usamah bin Zaid? Ini saya nak cerita pada tuan-tuan supaya tuan-tuan dan perempuan ni ada lebih penghayatan. Ni kita buat sejarah Rasul sikit. Kita ceritakan latar belakang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak baca hadis lagi, saya tak sambung lagi hadis ni, tapi saya nak tengok macam mana dekatnya Usamah ni dengan Nabi. Nak tahu dekat dia macam mana. Jadi saya kena cerita pada tuan-tuan tentang sedikit latar belakang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Usamah bin Zaid, kita catat ya, kena catat. Ni kisah. Kalau kisah keluarga Nabi ni kalau boleh kita kena baca, kita kena belajar. Okey. Usamah bin Zaid ni siapa? Okey. Kita kena catat. Usamah bin Zaid ni, Usamah ni adalah Usamah lelaki. Anak kepada Zaid. Zaid bin Al-Harithah. Okey, Zaid ni kita faham. Zaid dalam sejarah hidup Nabi, dia adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Zaid. Ingat kisah Zaid ni. Zaid ni kalau memang orang dekat dengan Rasul. Sangat sayang kat Zaid. Okey, tuan-tuan kena catat. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, panjang cerita pasal Zaid ni, tapi Nabi sangat sayang kat Zaid ni. Zaid ni lah yang teman Nabi pergi Taif, kan, yang Nabi kena baling, yang Nabi dibaling oleh orang Taif, Zaid bin Harithah. Kita baca kisah Zaid, sedih dalam buat baca kisah Zaid. Okey, Zaid lah satu-satunya sahabat yang Allah sebut namanya dalam Quran. Kita nak tahu kedudukan Zaid ni anak angkat Rasul ni, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama dia Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Nama dia Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Kalau tanya siapakah sahabat yang namanya disebut dalam Quran, jawapannya adalah Zaid bin Al-Harithah. Okey, kita teruskan. Tuan-tuan, Zaid ni ada anak namanya
Usamah. Okey, jadi yang mereka nak hantar ni adalah siapa? Anak Zaid. Maknanya Usamah dengan Nabi siapa? Usamah, maknanya Usamah ni adalah cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi sayang kat Zaid, sangat-sangat Nabi sayang kat Zaid ni. Allah, kita baca sejarah kita baca sejarah Nabi ni sedih tuan-tuan. Kita boleh cerita satu nanti kisah para sahabat, latar belakang Nabi. Zaid ni tuan-tuan, Nabi punya sayang kat dia. Nabi pernah satu hari sambut Zaid balik. Zaid musafir, anak angkat dia ni. Dia balik rumah Nabi. Nabi punya gembira sambut dia tu sampai Nabi tidak berbaju pergi peluk Zaid tu. Tak bayangkan. Nabi punyalah rindu kat Zaid ni, punya sayang kat Zaid ni apabila Zaid balik pada satu musafir. Nabi tahu dia dekat depan pintu, Nabi sambut dia, Nabi peluk dia sampai Nabi tidak berbaju. Hatta Zaid kata, apa, aku tak pernah tengok Nabi macam ni. Tengok punya sayang dia. Banyak cerita lain pasal Zaid ni. Jadi Zaid ada anak namanya namanya adalah Usamah. Okey, saudara catat. Maksudnya yang mereka nak hantar di siapa adalah cucu angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sangat sayang kat Usamah. Okey, kenapa Nabi sayang kat Usamah? Yang pertama, kerana dia anak Zaid. Itu betul, dia anak Zaid. Kita bongkar lagi kisah Usamah. Kita bongkarkan kisah pasal Usamah. Tuan-tuan, nak tahu kisah Usamah, kita kena bongkar kisah mak dan ayah dia. Okey. Zaid ni, kita sebut Zaid dulu. Zaid ni, kalau kita baca sejarah, siapa isteri dia? Zaid ni, isteri dia adalah Ummu Aiman. Zaid ni, dia ada dua isteri. Satu isteri dia ceraikan Zainab bin Jahshin tu. Itu yang dia kahwin dengan Nabi. Itu kita skip cerita tu. Kita cerita Zaid berkahwin dengan Ummu Aiman. Okey, jelas dah? Okey, Zaid dia kahwin dengan Ummu Aiman. Apabila kahwin dengan Ummu Aiman, dapatlah Usamah. Jadi Usamah ni mak dia siapa? Mak dia adalah Ummu Aiman. Okey, jelas kat sini? Okey. Kenapa Nabi sayang sangat Zaid dan Usamah? Usamah anak kepada Zaid. Okey. Kalau tuan-tuan baca sejarah hidup Rasul, Zaid bin Harithah, dia sebenarnya adalah bekas hambanya Khadijah. Khadijah kan isteri pertama Rasul. Jadi Khadijah, dia ada hamba, lepas dia kahwin dengan Nabi, dia bebaskan Zaid ni. Zaid bin Harithah ni mula hamba, tapi Khadijah bebaskan dia. Jelas Khadijah bebaskan dia, Zaid bin Harithah. Maknanya, Nabi sayang ke Zaid ini, dia ada kaitan sebab Zaid ini adalah bekas hambanya Khadijah, isteri Rasulullah SAW. Okey. Siapa pula Ummu Aiman? Ummu Aiman, kalau kita belajar dalam sejarah hidup Nabi SAW, dia juga adalah hamba kepada maknya Nabi, Aminah. Maknya Nabi Aminah, kan? Aminah, maknya Nabi itu dia ada hamba dia adalah Ummu Aiman. Maknanya Ummu Aiman nilah yang membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham cerita dia. Jelas Ummu Aiman, dialah yang sebenarnya Nabi ni daripada kecil di bawah jagaan Ummu Aiman sampai Nabi besar. Okey. Jadi Ummu Aiman ni maknanya Ummu Aiman ni adalah hamba orang suruhan emaknya Nabi Aminah. Okey. Ummu Aiman berkahwin dengan Zaid. Jadi Zaid ni ada cerita dengan Khadijah, Ummu Aiman ada cerita dengan mak Nabi. Maknanya dua orang ni
Zaid dengan Ummu Aiman memang sangat dekat dalam hidup Nabi. Okey. Jadi Zaid berkahwin dengan Ummu Aiman, maka mereka mendapat anak, namanya adalah Usamah. Usamah ni kalau kita baca dalam sejarah, ya Allah tuan-tuan, kita tahu kenapa Nabi sayang Usamah, kita dah tahulah kan. Antara sebab dia ada hubungan yang kuat dengan Nabi. Sebab Usamah ni ayah dia Zaid, ayah dia tu adalah anak angkat Nabi. Lepas tu Zaid ni pula adalah bekas hambanya Khadijah. Kahwin pula dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman tu pula orang yang pernah Nabi membesar di bawah asuhan Ummu Aiman. Kan? Yang Ummu Aiman ada kaitan dengan khadamnya kepada emaknya Aminah. So agak-agak macam mana Nabi sayang. Usamah ni, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, Usamah ni tuan-tuan, muka dia hitam. Hitam legam, tuan-tuan. Muka dia hitam legam. Lepas tu hidungnya pisik. Sebab apa? Sebab Ummu Aiman, emak dia ni daripada Habsyah, daripada Ethiopia. Tapi kenapa Nabi sayang? Tengok Nabi ni dia sayang, Nabi ni dia sayang kepada Usamah ni. Dia tak mengira rupa paras. Usamah ni gelap. Muka dia gelap, hitam, hidungnya pesek saja. Tapi semua orang tahu macam mana Nabi muliakan Usamah. Tuan-tuan nak tahu dalam cerita apa dalam sejarah hidup Nabinya Usamah ni. Okey. Masa zaman Nabi kahwin dengan Aisyah, ni Aisyah cerita dekat kita ni. Ni ada dalam riwayat Ibnu Majah, adalah riwayat Al-Imam Tirmizi. Usamah ni dia satu hari dia pernah bermain kanak-kanak. Dia main, dia terlanggar pintu, lepas tu berdarah, kening dia berluka, berdarah dia. Lepas tu Nabi cakap dekat Aisyah. Masa tu Aisyah pun Aisyah kan dia tak ada pengalaman ada anak. Jadi Nabi kata, Aisyah bersihkan sekejap Usamah ni, bersihkan Usamah. Lepas tu Aisyah kata, aku ni tak pernah ada anak, macam mana nak bersihkan kanak-kanak yang berluka? Faham tak? Lepas tu Nabi SAW kata dekat Nabi SAW kata kat Aisyah, tak apalah Aisyah. Nabi kata, da'ani. Nabi kata, okey, biarkan je. Biar akulah yang akan bersihkan. Nabi bersihkanlah lukanya si Usamah tadi, kita bayangkan. Dengan tangan Rasulullah SAW. Bersihkan Usamah. Nabi punya sayang Usamah ni, kata Aisyah, Nabi kata apa? Nasib baiklah Usamah ni dia lelaki. Kalau dia anak perempuan, kata Nabi, aku dah belikan rantai dah untuk dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak lagi cerita Usamah. Ya. Kalau kita baca dalam hadis lain, kita nak tahu cucu Nabi ni siapa yang lain. Cucu Nabi ni ada daripada anaknya Zainab, ada daripada anaknya Fatimah. Kalau kita baca dalam sejarah hidup Nabi, cucu Nabi ni ada nama Umamah, perempuan. Umamah, ada Hasan, ada Husin dan Usamah. Cucu Nabi ni 4. Tapi Usamah tu cucu angkat dia. Dan Nabi pernah dukung, Nabi pernah peluk Usamah, Nabi pernah peluk Al-Hasan. Al-Hasan kan anak Saidina Ali, anaknya Fatimah kan. Masa Nabi peluk Hasan, Nabi peluk Usamah ingat lagi Nabi cakap. Sedangkan Usamah ni mukanya hitam tau. Cucu angkat je pun. Tetapi Nabi kata apa ketika dia peluk Al-Hasan dengan Usamah? Dia kata, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Nabi kata, Ya Allah, Nabi doa kepada Allah. Nabi cakap, ketika Nabi peluk Usamah dengan Hasan, Nabi kata, Ya Allah, cintailah ni mereka berdua ni kerana aku mencintai mereka berdua. Maksudnya ketika mana Nabi peluk Hasan dengan Usamah, Nabi doa pada Allah. Nabi kata, Ya Allah, engkau cintalah dekat Usamah dengan Hasan ni
Kerana aku mencintai mereka berdua. Tuan-tuan dapat kalimah Nabi cinta, tuan-tuan dan puan. Kita ni tiap-tiap minggu kita cuba meraih cinta Nabi SAW. Betul tak? Dengan kita baca hadis Nabi, tak pernah kita jumpa dia, tak pernah kita nampak Nabi, nak pegang tangan Nabi pun kita tak pernah. Betul tak? Tapi kita usaha membaca hadis Nabi SAW. Ya, moga-moga kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan saya tutup dengan cerita yang menarik juga. Macam mana para sahabat dia tahu kisah Usama ni. Sebab tu orang-orang Arab Quraisy tadi dia cadangkan Usama. Pernah berlaku ni, cerita ini dalam hadis riwayat Tirmizi, cerita Abdullah bin Umar. Ingat Abdullah bin Umar anak Saidina Umar. Okey, anak Saidina Umar dengan kisah Usama. Okey ya. Suatu hari Umar pernah berikan peruntukan kepada Usama 3,500. 3,500. Tapi Umar dia bagi ke anak dia 3,000 je. Dan dulu kan guna dinar, guna dirham kan. Maksudnya ni cerita riwayat Tirmizi ya. Nak cerita macam mana para sahabat tahu Usama ni Nabi sayang. Satu kes anak Saidina Umar, Abdullah bin Umar, Umar sendiri sebagai bapa bagi kat dia 3,000 je. Tapi dia bagi dekat Usama 3,500, lebih 500. Maka anak Saidina Umar tu tanya dekat bapa dia, "Ayah, kenapa ayah lebihkan Usama daripada saya? Kan sedangkan dia tidaklah seperti saya ikut banyak dalam peperangan." Maksudnya anak Saidina Umar dia petikaikan bapa dia. Kenapa bapa bagi dia lebih 3,500, saya bagi 3,000? Tuan-tuan tahu tak apa Umar jawab? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia jawab. Dia kata, "Li'anna Zaidan kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min abika." Kata Umar, "Aku bagi lebih kat Usamah ni kerana bapa dia Zaid lebih Rasulullah suka daripada ayah kau." Maksudnya Umar kata dekat anak dia. Dia kata ke anak dia Ibnu Umar, dia kata apa? "Kau nak tahu tak? Antara bapa dengan bapaknya Usama iaitu Zaid, Rasulullah lebih sayang Zaid daripada bapa." Lepas tu Umar kata lagi, "Wa kana Usamatu ahabba ila Rasulillahi minka." Dan Umar kata apa, kenapa aku bagi lebih kepada Usama? Dia kata kerana Usama lebih Rasulullah sayang daripada engkau. Jadi Umar kata lagi, dia kata fa athartu hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hubbi. Jadi dia kata ayah buat semua ni, dia kata ayah hendak utamakan kesukaan Rasulullah daripada kesukaan ayah. Maknanya apa? Maknanya Umar ni dia kata kenapa dia dahulukan Usamah daripada anaknya? Kerana dia kata bapaknya Usamah ni Rasulullah lebih sayang kepada dia daripada dia sendiri. Lepas tu Umar kata, "Wahai anak, engkau dengan Usamah, Rasulullah lebih sayang kepada Usamah daripada engkau. Jadi aku buat semua macam ni kerana aku dahulukan orang yang Rasulullah sayang." Dah tengok tak tindakan sahabat? Maknanya bahawa semua orang sedia maklum betapa sayangnya Nabi ni kepada Usamah, cucu angkat dia. Jelas tak? Jelas kat hadis tadi kan? Dan tuan-tuan kalau kita baca dalam sejarah lain, ini last lah. Seronok cerita pasal Rasulullah ni. Kita ada modul tuan-tuan. Kita ada boleh cerita pasal sejarah Rasulullah ni. Tuan-tuan ni cerita last sekali, tuan-tuan ingat tak Fathul Mekah? Ketika Nabi dapat tawan Mekah kan, semua penduduk Mekah dia berkumpul, tunggu Nabi datang. Tuan-tuan tahu tak siapa yang membonceng, siapa yang duduk dekat dengan Nabi? Nabi bawa Usamah. Semua orang tengok, budak ni yang duduk dekat dengan Rasul. Tuan-tuan bayangkan kalau semua orang berhimpun, tuan-tuan tengok kan, kalau kita menunggu orang bersebasar-basar kan, semua orang tunggu dah jalan kan. Macam kita kan, macam kalau orang besar kan dia naik kereta kan, diiringi oleh siapa? Tuan-tuan tahu tak, naik belakang Nabi itu siapa? Adalah Usamah.
budak kulit hitam sebab semua orang tahu latar belakang Usamah. Dia adalah anak kepada bekas hamba kulit hitam pula. Tetapi Rasulullah membuktikan di dalam Islam tiada perbezaan warna kulit. Walaupun dia kulit hitam, Rasulullah sayang dia. Sampai Rasulullah Rasulullah bawa Usamah ketika semua orang berada di kiri dan kanan melihat tibanya Rasulullah memasuki kota Mekah. Dan apabila kes perempuan yang mencuri ni, maka mereka mencari tidak lain dan tidak bukan adalah Usamah yang boleh deal dengan Nabi SAW. Maka apabila Usamah bercakap dengan Nabi SAW, apa yang Nabi cakap? Okey, saya lanjutkan sikit waktu dia ya, sebab kita terputus tadi. Tuan-tuan dah tahu kan macam mana kedudukan Usamah kan? Agak-agak Nabi terima tak pujukan Usamah? Kan? Tengok ya Rasulullah seorang ada prinsip. Walaupun dia sayang macam mana Usamah ni. Tengok Nabi kata, lepas tu apabila Usamah jumpa dengan Nabi, fakallama Usamah berbincang dengan Nabi, maka Nabi SAW kata, Nabi marah ni. Nabi cakap, atashfa'u fi haddi min hududillah? Nabi kata apa? Apakah patut engkau nak berikan pertolongan? Syafaat ni pertolongan. Adakah patut engkau nak berikan pertolongan kepada salah satu hukuman yang telah Allah tetapkan? Maksudnya orang potong tangan. Orang yang mencurikan dia kena potong tangan. Potong tangan tu dipanggil hukuman hudud. Hudud ni adalah hukum-hukum yang telah ditentukan. Kalau buat, dia kena potong tangan. Jadi Nabi dia cakap kepada Usamah. Dia kata, patut ke engkau nak tolong perempuan yang mencuri tadi daripada engkau nak mendahulukan hukuman Allah yang telah Allah tentukan, hukuman hudud? Nabi terus bangkit. Nabi terus memberikan khutbah. Nabi terus memberikan nasihat kepada orang ramai ketika itu. Dalam keadaan Nabi marah. Nabi cakap apa? Nabi kata, innama ahlakal ladzi qablakum innahum kanu idza saraqa fihim tarakuhu. Nabi kata, Nabi bagi ceramah dengan keadaan Nabi marah ni. Nabi kata, sesungguhnya orang-orang dulu, kata Nabi, sebelum daripada kamu, mereka telah menjadi binasa. Kenapa? Kerana jika ada salah seorang dari mereka yang didapati mencuri, mereka tak nak ambil tindakan apa-apa. Tetapi jika ada orang yang lemah yang mencuri, maka mereka akan ambil hukuman kepada orang yang lemah itu. Lepas tu Nabi sebut di hujungnya. Nabi kata, wa aimullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nabi kata, demi Allah, kata Nabi, sekiranya Fatimah, anak perempuan kepada Muhammad itu mencuri sekalipun, aku pasti akan potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi marah kenapa? Agak-agak macam mana rupa Nabi, berubahnya muka Nabi apabila ada orang hantar cucu kesayangan Rasulullah supaya jangan diambil tindakan perempuan bangsawan yang mencuri tadi. Nabi marah. Kenapa? Kenapa Nabi marah? Kerana nak melanggar hukum syariat Allah. Kalau perempuan mencuri, kena potong tangan. Nabi marah. Sudah jelas hadis tadi. Lepas tu Nabi cakap, sekalipun Fatimah mencuri, walaupun Fatimah tu anak Nabi, kalau dia mencuri, akan ku potong tangannya. Okay, jadi pengajaran hadis ni kita dapat belajar apa? Okay, kita tengok. Hadis ni berlaku dah pada zaman ni pun. Kan? Tetap. Kalau orang yang ada nama, ada pangkat, VIP, tindakan tak diambil apa-apa. Tapi kalau orang yang tak ada nama, atau orang yang biasa-biasa, ditangkap. Betul tak? Dituduh rasuah sini dan sana. Tapi kalau orang yang besar-besar ada jawatan, tak diambil tindakan. Ni Nabi cakap, Nabi kata kalau macam ni, Nabi kata binasalah kumpulan tu, kata Nabi. Nabi sebutlah hadis dia. Lepas tu pengajaran hadis kita boleh belajar apa? Okay, kita belajar. Nombor 1. Diharamkan kita memberi pertolongan kepada penerima hukuman hudud. Had ni hudud lah. Setelah sampai kepada pengetahuan imam. Maksud dia, kalau macam sebelum sampai kepada pemerintah,
Kan? Mungkin orang lain boleh deal dengan orang yang dicuri barangnya. Boleh deal, lepaskanlah dia, betul tak? Janganlah lepaskanlah dia. Mungkinlah ganti ke apa. Tapi kalau dah sampai dekat pemerintah, jawapan dia kena buat apa? Kena dipotong tangannya. Jadi dah tak boleh dah nak deal kalau isu itu telah dibawa kepada pemerintah. Tengok tuan-tuan dan puan, Islam dulu macam mana adil tuan-tuan dan puan. Okey, lepas tu nombor 2. Seorang imam ni ketua negara, wajib untuk menegakkan hukuman hudud. Had ni adalah hudud lah, hukuman potong tangan tadi. Dan tak boleh menerima mana-mana syafaat dari orang lain. Tak boleh, tak ada siapa boleh deal. Ini pemerintah yang beriman pada Allah. Yang ketiga, kita dapat belajar dekat sini, apapun kemuliaan, apapun pangkat darjat orang buat salah, tidak dapat digugurkan hukuman syariat. Kerana hukuman syariat terpakai kepada semua jenis manusia. Maksudnya, pengajaran nombor 3 ni kita belajar, kenapa Nabi tetap nak potong tangan perempuan tadi tu. Kan? Nabi tak terima apa pujukan daripada Usama. Orang hantar Usama. Menunjukkan apa? Tak kira engkau perempuan bangsawan ke, pangkat kau siapa ke, apa kerabat engkau, apa keturunan, dalam Islam, kalau dia salah, dia salah. Kalau dia patut potong tangan, dia patut dipotong tangan. Kalau dia patut untuk apa? Kalau dia patut direjam, dia patut direjam. Tak kira dia ni siapa latar belakang dia. Inilah Islam adil. Islam tidak ada diskriminasi. Telah terbukti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 4. Okey. Hukuman yang berbeza kalau dijatuh oleh pemimpin, maksudnya kalau bias, kalau ada pilih-pilih pula kan. Orang ni kita hukum dia sikit je. Kalau orang ni hukumannya tinggi. Kalau ada beza-beza hukuman macam tu, ini adalah satu tindakan yang zalim yang akan menyebabkan berlakunya kebinasaan. Justru itu, pemimpin yang adil, ketua negara yang beriman, dia wajib berlaku adil. Dia tak boleh memilih kasih kepada sesiapa pun. Sekalipun yang buat salah itu adalah ahli keluarga sendiri. Dan yang kelima, kalau ada mana-mana yang meremehkan hukum-hukum jenayah Islam, hukum-hukum syariat Islam, kita harus membantah dengan tegas. Itu kita kena belajarlah. Nombor 5. Nombor 6, di sini kita belajar tentang kedudukan Usama bin Zaid di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Zaid ini dikenali sebagai orang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-7, kita dianjurkan untuk mengambil pengajaran daripada kisah umat-umat terdahulu. Ingat tak tadi Nabi kata apa? Nabi kata, kamu nak tahu tak orang dulu-dulu, maksudnya Nabi dalam dia mendidik, dalam dia memberikan pengajaran, Nabi suka bawa kisah-kisah orang terdahulu. Jadi pengajaran kepada kita adalah, apabila kita nak mendidik seseorang, nak mendidik satu kaum, mendidik satu umat, kita boleh gunakan kisah-kisah orang terdahulu demi untuk menjadi teladan, demi untuk menjadi contoh. Jadi kita dah habis hadis yang ketiga. Hadis keempat kita kena cerita pada kelas yang akan datang. Dan kelas yang akan datang, kita akan baca hadis-hadis pasal gambar tadi. Sebab kadang-kadang kita tengok ada gambar-gambar digantung tu, sebaik-baiknya nak simpan, tapi jangan digantung lah. Elakkan sebab dari kaitan dengan malaikat. Kita akan cerita insya-Allah pada minggu hadapan daripada hadis ni. Jadi kita dapat 3 hadis yang menunjukkan bahawa boleh marah demi mempertahankan kemuliaan agama. Boleh marah. Bukan tak boleh marah. Ustaz, tadi apa tu yang tentang asalnya apa ni berhala ni daripada zaman Nabi apa? Dari Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Zaman Nabi Nuh. Sebab dalam sejarah Adam kita tak jumpa sejarah kesyirikan. Zaman Nabi Idris tak ada, tapi ia bermula pada zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh, kenapa kita tahu syirik bermula pada zaman Nabi Nuh?
kerana dalam hadis bab syafaat Nabi Nuh ini dia dipanggil sebagai Rasul yang pertama yang Allah utuskan ke muka bumi. Nabi Nuh. Jadi siapa yang boleh menguasai kisah Nabi Nuh tu dia akan tahulah sejarah sejarah gambar dan patung-patung. Kan saya? Jadi pelukis-pelukis tu kesianlah Ustaz kan? Ya, Kalau yang melukis tentang pelukis tersebut dia kena cari kerja lain. Kalau dia nak melukis juga, dia kena melukis gambar-gambar yang tidak bernyawa. Dia lukis gambar tumbuh-tumbuhan ke, pokok-pokok ke, gunung ke, dia kena lukis gambar lain. Jangan lukis gambar binatang. Gambar-gambar yang berbentuk bernyawa, faham tak maksud dia? Gambar patung, gambar haiwan, tu kalau boleh jangan. Kecuali untuk tujuan pembelajaran tu tak apalah. Tapi kalau sekadar nak hias tu, kalau boleh elakkan. Okey, hadis ni saya akan buat satu nota lain pasal hadis pasal gambar ni. Nanti kita akan bincangkan, tapi saya sebutlah pasal satu hadis yang pasal pelukis gambar bernyawa tadi. Dalam hadis riwayat Bukhari nombor hadis 2225 yang mana kisah daripada Ibnu Abbas. Okey, cerita dia Ibnu Abbas pernah tegur pelukis gambar. Sa'id bin Abu Al-Hasan dia kata macam ni. Dia kata ketika aku duduk dekat sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki datang, dia berkata, dia kata apa? Dia kata ke Ibnu Abbas. Dia kata innama ma'ishati min sun'ati yadi. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, inilah hasil pendapatan saya dari hasil kerja tangan saya. Kerja tangan dia buat apa? Asna'u hadhi tasawir. Aku dapat hasil kerja tangan aku ni, aku buat gambar-gambar. Apa jawab Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata apa? Dia kata apa? Dia kata la uhaddisuka illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas pun kata, dia kata aku nak tegur kau ni, dia kata aku sekadar nak bagi tahu kepada engkau apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ditegur lelaki tadi, yang lelaki tu kata, inilah duit pendapatan saya gunakan dengan saya melukis gambar-gambar. Lalu Ibnu Abbas dia tegur, dia cakap, aku nak bagi tahu kat engkau ni sekadar apa yang aku tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cakaplah, Ibnu Abbas cakap yang Rasulullah cakaplah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melukis gambar, dia akan diazab oleh Allah sehingga dia mampu menghidupkan gambar itu, dan sesungguhnya dia memang tak akan mampu menghidupkan gambar itu pun sampai bila-bila. Lelaki tu dia dengar, dia buat apa tuan-tuan dan perempuan? Dia buat apa lelaki tu? Lepas tu lelaki tu, hadis tu kata apa? Dia kata, faraba rajulu rabwatan syadidatan wasfarra waj'uhu. Lelaki tu dia tarik nafas dia panjang-panjang, dia seperti macam terkejut dia. Lepas tu muka dia jadi pucat tuan-tuan. Bila dia tahu yang hadis Ibn Abbas tersebut tu. Lalu Ibn Abbas cakap dekat dia apa? Dia kata wai haka, dia kata wai haka in abaita illa an tasna'a fa'alaika bihaddas sajari kullu syai'in laysa fihi ruqun. Jadi dia kata lelaki tu, dia tegur, dia kata jika kau masih nak melukis lagi, dia kata nak cari pendapatan dia lukis, dia kata aku nasihatkan kau, dia kata lukislah gambar-gambar tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, tapi bukan gambar-gambar yang memiliki unsur ruh, iaitu unsur bernyawa. Itu jawapan Datuk Nurul tadi, Datuk. Jadi kadang ada orang melukis-lukis gambar-gambar orang tu, kita tegur dia, jangan lukis. Dia kena lukis gambar-gambar yang lain lah. Biar hadiah macam ni. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kata tadi kecuali tujuan pembelajaran atau penyiasatan macam polis. Itu ada maslahah dia. Tapi kalau sekadar gambar tu untuk dimuliakan, betul tak?
Untuk dia tak ada kepentingan dunia, untuk keluar daripada khilaf. Khilaf ni maksudnya keluar daripada perbezaan pendapat, maka kita simpan je lah gambar tu. Jangan bagi dia terpapar, terpampang. Sebab malaikat-malaikat rahmat tak masuk. Nanti kita baca hadis tu minggu depan. Baik. Minggu depan. Baik. Ya, hadis tu. Okey. Jelas dekat situ? Okey, nanti kita baca hadis yang Jibril tak masuk rumah Nabi. Ya, Nabi kata, Nabi tunggu Jibril datang. Kata Jibril bagi tahulah. Jadi kita akan baca hadis insya-Allah minggu depan. Minggu depan kita baca hadis-hadis pasal gambar-gambar tu supaya kita ambil tindakan. Sebab salah satu rumah, kalau kita nak berkat rumah kita nak panggil malaikat rahmat masuk sebagainya kan. Jadi di antara itu gambar. Nanti kita bawa fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama tentang isu bergambar tu bagaimana. Dan ia terkecuali kalau gambar patut-patut anak-anak tu dimaafkanlah. Dimaafkan. Kalau gambar patut anak-anak tu memang dia dimaafkan. Kalau boleh simpan dia, tutup dia. Jangan bagi dia tidak kemas. Tutup dia. Tapi kalau ada patung-patung gambar anak-anak yang telah rosak dia tu, kita jangan marah dia. Sebenarnya itu bagus. kan? Contohnya kita beli patung gambar macam lelaki kan. Kita beli patung gambar apa? Ultraman contoh kan. Untuk anak-anak kan. Tiba-tiba tangan dia tercabut. Jangan kita marah kenapa cabut tangan dia. Sebenarnya tangan tercabut tu lagi bagus. Sebab apa? Sebab dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, hadis sahih, Ibn Abbas kata apa? Dia kata kalau gambar ni, dia kata as-suratul ra'su, dia kata gambar tu dia merujuk kepada kalau dia ada kepala. Fa iza quti'a ar-ra'su, jika dihilangkan kepalanya, falaisa bisuratin, maka tidaklah dimasukkan ia dengan gambar. Maksudnya kalau gambar lengkap tu dia dipanggil gambar kan. Tapi kalau tak ada kepalanya, dia tak dipanggil gambar dah. Betul tak? Tapi macam mana kita nak letak gambar kalau tak ada kepala? Jadi di sini insya-Allah kita akan bincang insya-Allah pada minggu depan Pada minggu depan kita habiskan dulu hadis yang satu lagi pasal marah mengotorkan masjid ni. Nabi marah sebab ada orang kotorkan masjid depan kiblat pun. Nanti baca hadis ni, lepas tu kita baca hadis pasal gambar. Insya-Allah beri waktu untuk saya buatkan satu nota khas hadis-hadis pasal gambar-gambar tu. Lepas tu kita kepilkan pendapat-pendapat para ulama. Lepas tu boleh simpanlah nota tu sebagai rujukannya. InsyaAllah pada minggu Ustaz, maaf untuk minggu depan mungkin Ustaz boleh tolong beri pandangan atau nasihat juga sebab makin ramai macam interior designer bila dia orang datang buat home design, dia orang akan letakkan juga gambar-gambar dan juga Insta famous sekarang ni pun banyak tunjuk yang walaupun mereka berpelajaran agama, mereka ada gambar atau patung-patung Transformer ke Ultraman yang dibeli mahal-mahal kan. Disusun semua tu. Jadi banyak orang terikut kan sebab mereka beragama dan famous kan. Ya, okey. Nanti kita kumpul hadis-hadis tu, maka kita boleh kongsilah pada semua orang. Sangkaan kita mungkin mereka semua tidak tahu. Okey, kemungkinan sangka baik, kemungkinan mereka ni dia tidak tahu tentang hadis-hadis tersebut sebab mungkin tak pernah baca. Mungkin dia baca satu hadis saja. Okey, lepas tu kena bezakan untuk tujuan perhiasan dengan tujuan pembelajaran dengan tujuan mainan kanak-kanak. Dia ada perbezaan dekat situlah. InsyaAllah minggu depan. Dan juga macam mana nak nasihatkan ahli keluarga sebab contohnya datuk nenek saya memang marah untuk letak gambar, tapi bila datang kepada cucu-cucu ni makin ramai dah letak gambar kan. Jadi maksudnya dah tak ada dah nasihat daripada orang-orang tua kan, dah meninggal semua. Mak bapak ayah sekarang ni pun macam anak-anak ada rumah sendiri, tak sampai hati nak kata tak boleh turunkan gambar, padahal mak bapak alim-alim kan. Jadi itulah macam mana nasihat untuk kami yang ke depan ni. Okey. Macam kita lakukan tadilah. Maksud dia
kita sebutkan hadis Nabi kenapa gambar. Dia setiap tindakan perkara yang kita nak larang, maka kita kena terangkan dia punya justifikasi dia kenapa. Kena cerita mereka dari sudut kenapa tak ada gambar. Maksudnya kena cerita tentang larangan tu kenapa, justifikasinya kenapa. Okey, dalam masa yang sama kita kena datangkan dalil lah. InsyaAllah nota tu nanti saya sedang siapkan. Kan, nanti kita siapkan, nanti kita boleh berilah. Supaya beritahu dekat dia, nak tak rumah malaikat masuk rahmat, nak tak rumah apa penting malaikat masuk rahmat, sekian. Bagi tahu kepadanya. Ya, moga-moga kita dahulukan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah nak design rumah bagi cantik, tapi bab masalah gambar ni dia ada kaitan dengan malaikat. Kalau gambar mak ayah yang kita nak ingat pada dia, tak mestinya nak ingat mak ayah ni, tak mestinya kita kena papar. Ya, ingat mak ayah ni tak perlu kita nak papar kat atas meja sebagainya kan. Kita boleh simpan je dalam album boleh. Sebenarnya kita boleh letak gambar tu dalam pers kan. Dia tertutup. Yang isunya adalah pada nampak, pada dipaparkan. Yang itu yang isu berat ni. Jadi untuk keluar daripada khilaf tu kita simpanlah dia. Simpan, jangan dipaparkan. Bukan bermakna kita tak tunjukkan gambar mak ayah kita, bermakna kita tak sayang mak ayah kita. Jangan. Kita lebih mendahulukan Allah dan Rasul daripada sesiapa pun. Sebab tu kita belajar pegang baik-baik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita bincang nanti secara hikmah. Kita belajar nanti pada minggu depan. Moga-moga membawa kebaikan yang banyak dalam hidup kita. Mohon maaf ya atas kelemahan internet yang saya hadapi ni. Ya, InsyaAllah kita cuba cari lagi beberapa jalan untuk selesaikan. Jadi itu kekurangan, kelemahan daripada pihak saya. Mohon dia berikan kemaafan lah. Ya, InsyaAllah. Mungkin saya kena usaha duduk di tempat yang lain kot. Saya tak duduk di bawah, saya kena duduk di atas. Mungkin. Kita tak tahulah, kita usaha. Kerja kita usaha, kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan perempuan. Terima kasih banyak kepada Datuk Nurul, sekeluarga, rakan-rakan, seperjuangan, kepada tuan-tuan perempuan semua. Jazakumullah khairan katsira. Semoga hadis-hadis Nabi ini memberikan cahaya dan betulkan kita. Kita jumpa minggu depan ya, insya-Allah. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey, saya endingkan ya.